Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menemu bual Dr. Wan Muhammad Rusdi, Doktor Pakar Jiwa Kedah Medical Center berkenaan menangani stres semasa musim COVID-19 ini. Doktor, semasa COVID-19 yang menyerang saat ini menjadikan masyarakat berada dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Oleh itu, apakah langkah yang perlu dilakukan untuk mengawal tekanan tersebut? Okey, cerita COVID ni semakin hangat lah orang katakan sejak kebelakangan ni. Kalau kita tengok kepada soalan sama ada banyak dah orang yang tertekan atau orang takut dengan COVID ni, jawapannya ya. Sebab mari kita go back to basic orang katakan. Kalau kita tengok pasal tekanan, apa dia tekanan? Kan? Kita faham apa dia yang dimaksudkan dengan tekanan dulu. Tekanan ni adalah apa saja perubahan yang berlaku dalam kehidupan kita yang memerlukan kita buat adjustment atau kita buat adaptasi untuk nak bagi sesuaikan diri dengan situasi yang baru. Okey? So COVID ni dia bukan setakat merubah segala-gala dia. Dia mengubah banyak benda, kan? Kalau you dengar cerita lagu Fauziah Latif, kau merubah segalanya, kalau dengar ada lagu tu lah, tapi tak dari segi tajuk je lah, tapi dari segi COVID ni sendiri sebenarnya dia mengubah dari segi cara kita bercakap dengan orang, dari segi fizikal kita, dari segi emosi kita, dari segi ekonomi kita dan macam-macam lagi, kan? Dan kita terpaksa buat perubahan yang malah kadang-kadang ada perubahan yang sangat drastik untuk nak cope balik dengan keadaan baru ni atau norma baru ni. Nah, jadi semua orang takut. Bukan saja orang ramai yang takut, doktor pun takut, kan? Ada satu yang kalau kita tengok frontliner kan, doktor lah, misik, jururawat lah, semualah frontliner ni awal-awal semua kelang kabut, kan? Malah kalau ada satu ketika doktor pun tak mau tengok patient, tak berani. Tengok patient pun ada yang tengok dari jauh ya, kan? Ada yang suruh buat online saja, kan? Atau ada yang kata tak apalah, repeat ubat sudahlah, tak payah jumpa patient, kan? Sebab depa pun takut. Sebab masa tu kita tak tahu apa dia, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita memang tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu nak apa COVID ni apa benda, nak rawat dia lagu mana, kan? Bila lepas tu dengar pula banyak yang mati pula. Lagi gelabah, kan? Jadi tapi sekarang ni dari segi tension tu saya rasa dah banyak berkurang, terutamanya di Malaysia ni lah. Awal-awal dulu memang teruk lah. Masa terutamanya masa PKP yang awal-awal dulu, yang semua orang tak boleh keluar, macam perintah berkurung tu. Masa tu stres sangat banyak. Tapi lah ni dah bila PKP ni dilonggarkan dah sikit dan kita dah tahu sikit sebanyak pasal COVID ni, kan? Jadi tekanan tu dah kurang banyak, kan? Dulu lah masa awal-awal PKP ada orang mai jumpa doktor pasal apa? Tak mau duduk doktor, kita berkurung, tak mau work at home lah atau work from home lah. Tolong tulis surat supaya saya boleh pergi kerja. Pasal apa? Nak keluar daripada keadaan duduk di rumah yang terkurung di rumah tu. Law ni is much better. Jadi kita tahu dah macam mana nak atasi COVID tu sikit sebanyak, walaupun kita tak ada cure lagi, kan? Tapi kita dah tahu dah sikit sebanyak macam mana nak atasi dia, macam mana nak kurangkan kemungkinan untuk jangkitan dia, kan? Dan sebagainya. Jadi itu sendiri dah mengurangkan banyak tekanan dalam kalangan masyarakat kita. Tapi tak habis lagi, ada lagi, kan? Sebab terutamanya contohnya di Kedah lah ni, mai balik, kan? Second wave ke apa wave ke, kan? Jadi bila mai balik tu dia jadi gelabah lah sat, tapi at least tak seteruk dulu. Okay. Seterusnya kita melihat ada keluarga yang dikarantin di rumah, ada masyarakat yang memulau, keluarga yang terlibat dengan COVID-19. Saya nak tahu bagaimana mangsa iaitu keluarga tersebut untuk mengawal emosi mereka dalam menghadapi ujian ini. Yang tu yang masalahnya sekarang ni. Kita tu saya kata masa mula-mula dulu semua orang tak tahu pada COVID ni. Semua orang takut. Kalau kena COVID ni semua kita habis nak lari pada depa lah, kan? Tapi sebenarnya kita tahu bahawa COVID ni adalah satu yang sementara. Kalau kita kena kuarantin di rumah pun, kuarantin tu hanya bersifat sementara. Kalau kita dijangkiti, lah ni polisi di Malaysia ni, kalau kita memang positif, dia akan hantar masuk ke dalam hospital. So kita duduk dalam hospital, tak ada masalah, kan? Yang tu jauh pada orang dah.
Lepas tu, tapi kalau kita di kuarantin, di rumah, maksudnya kita cuma terdedah kepada orang yang positif lah. Jadi kita kontak rapat kan, contohnya. Jadi kalau kita macam tu, tak ada masalah, kita buat macam biasa. Kita duduk di rumah, kita gunakan masa untuk bersama dengan keluarga kita, kan? Kita duduk di rumah, kita boleh bersembang dengan anak cucu kita, kan? Kita boleh main dengan anak cucu kita. Kalau tak larat sembang, kita masak agak, sama-sama masak agak, kita beribadat, gunakan masa untuk beribadat, kan? Masa ni lah kita nak minta kat Tuhan, kan? Bukan setakat waktu senang kita minta, waktu macam ni pun kita minta juga kat Tuhan, lagi bagus, kan? Kita ingat kat Tuhan dalam keadaan macam ni. Jadi bila kita buat macam tu, satu, kita dapat ketenangan juga, kan? Dan yang kedua, kita dapat pas kita punya masa lapang tu dengan buat benda-benda yang berfaedah. Tapi ya, harus kita ingat pasal benda Allah ni bukan bersifat long term, dia cuma bersifat short term, kan? Kalau kita kena kuarantin pun dia ada masa, maybe 14 hari ke, kan? Atau lama sikit ke kalau kena yang MCO lagi, yang MCO ke apa benda tu, kan? Jadi kalau tempo tu dia lama sikit. Kalau duduk di rumah yang kuarantin biasa ni dalam 14 hari habis, kan? Lepas tu kita boleh bersembang balik dengan orang, kan? Kita boleh berjumpa balik dengan orang. Kita bukan akan menjakiti orang dah lepas tu, kan? Jadi stigma yang, kalau kita faham konsep COVID-19 ni, penyakit dia tu, jadi kita sepatutnya tidak ada stigma benda tu. Sebab kita tahu bila kalau dia jaga diri dia, duduk dalam kuarantin yang elok, kemungkinan untuk kita jangkiti orang lain tu boleh kata tak ada lah, alhamdulillah lah, kan? Jadi kita boleh berfungsi macam biasa lepas tu. Jadi ini berbanding dengan macam saya kata, kalau bila keadaan-keadaan macam ni, kita kena tengok bahawasanya ini ujian Tuhan ni hanyalah bersifat sementara, bukan ujian yang teruk macam setengah orang kena, kan? Macam orang kena kanser atau penyakit-penyakit yang tak boleh diubati, hak tu lagi haru biru, kan? Hak tu lagi susah nak fikir, lagi tension, kan? Jadi kalau kita tengok, kan, sebab tu kalau kita tengok dari segi saya teringat dulu hadis Nabi yang saya mengaji masa tingkatan 2 ke tingkatan 3, saya lupa dah. Tapi ada hadis Nabi, dia kata kita kena tengok kepada orang yang bawah pada kita, jangan tengok orang yang tinggi pada kita. Kita kena tengok orang yang kurang bernasib baik daripada kita, dan bukan tengok orang yang lebih bernasib baik daripada kita. Sebab kalau kita tengok orang yang kurang bernasib baik daripada kita, dan kita akan bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita, kan? Contoh, kalau kita tengok hadis betul itu, dia kata unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Maksudnya itulah dia kata, kita tengok orang yang kurang bernasib baik pada kita, orang yang kena hukuman, kena penyakit-penyakit yang jauh lebih teruk daripada kita, kan? Orang macam ni tak ada kemungkinan untuk baik. Orang macam kita hanya diuji dengan sementara saja. Bila habislah, tak ada lah, kan? Jadi bila kita fikir macam tu, then kita akan rasa lebih tenang, kita akan rasa lebih bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita. Baiklah doktor, apakah tips yang boleh doktor kongsikan kepada semua masyarakat dalam mengawal perasaan, emosi dan tingkah laku semasa COVID-19? Okey. Alright, secara umum ni macam ni. Macam saya kata tadi, apa-apa pun, step yang pertama kita kena bersyukur. Kita syukur kata bahawasanya negara kita ni walaupun diuji dengan COVID-19 ni, tapi ujian yang kita terima tak teruk tahu mana lagi. You banding dengan negara-negara macam Amerika tu, berapa juta? 5 juta lebih lah, kan, yang mereka kena, kan? Berapa ratus ribu dah mati. Kita tak tahu mana lagi. Kita boleh berjaya di negara kita ni, kita telah berjaya setakat ni lah, jaya at least flatten the curve tu lah, tak teruk sangat. Jadi bilangan yang kena pun tak banyak, bilangan yang mati pun tak ramai, kan? Jadi yang tu kita telah berjaya kerana apa? Kerana kebanyakan daripada rakyat Malaysia ni patuh kepada arahan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, arahan yang diberi oleh kerajaan, kan? Bila kita patuh, insya-Allah bolehlah, senanglah nak kontrol, kan? Kalau kita jenis tak mau ikut kata tu, payahlah. Nak kena pulas telinga baru nak ikut kata, payah, kan? Jadi kita kena follow. Kalau orang suruh buat macam tu, kita buat. Tak payahlah nak tunjuk nak jadi hero masa ni. Tak payahlah duk kalut nak pergi mana-mana. Sebab kita kena ingat benda ni, bila dalam keadaan terdesak macam ni, everybody has to stick together.
kan. Tak boleh nak tunjuk dia hebat, dia nak tunjuk dia pandai, nak tunjuk dia terror lagi pada orang kan, dan sebagainya, atau dia rasa dia kuat, dia takkan kena pula jangkitan. Benda-benda macam tu tak boleh. Kita kena follow. Bila kita follow, alhamdulillah. Yang keduanya, yang saya katakan tadi, kita kalau boleh perlu stay at home, kalau tak perlu apa-apa, stay at home, duduk di rumah, buat apa yang boleh kan. Boleh gunakan masa untuk bersama dengan keluarga macam saya katakan tadi, gunakan masa untuk beribadat, gunakan masa untuk bersenam lah ni, boleh senam di rumah tak payah melompat kata cerok, di rumah pun boleh kan, untuk untuk kita mengisi masa lapang tadi kan. Kalau lepas tu bila kita berjaya secara nanti, kalau perjuangan kita nanti, kalau kita dah berjaya semua nanti, insya-Allah semuanya akan balik kepada seperti sedia kala. Kan? Saya rasa itu yang perlu kita ingat. Tapi ingat, kalau kita ada gejala, cepat-cepat kita pergi jumpa doktor atau untuk mendapatkan rawatan. Tetapi kalau juga di samping tu, kalaulah kita jiwa kita tertekan teruk kan, kalau kita masih kalau emosi kita kacau dalam tempoh macam ni, pun cepat-cepat berjumpa doktor. Ada orang yang tertekan dalam keadaan macam ni, walaupun dia dah buat segala benda-benda yang simple tadi, tapi tak berjaya juga, dia masih rasa tertekan, dia ada kegelisahan ke, anxiety ke, depression ke, atau apa-apa masalah gangguan jiwa, cepat-cepat dapatkan rawatan. Lah ni ramai dah pakar jiwa yang boleh membantu kan. Malah Kementerian Kesihatan pun ada helpline kan. Malah orang kata Kementerian Kesihatan pun ada helpline dia yang boleh kita call kalau kita tension kan, atau kalau kita serabut atau mengalami gangguan emosi semasa COVID ni kan. Kalau pakar-pakar yang ada bukan setakat di pakar-pakar di hospital kerajaan, malah di hospital swasta pun ramai dah pakar-pakar jiwa yang boleh membantu. InsyaAllah kita akan bantu kalau dalam kes-kes macam ni, kita boleh bantu. Yang pentingnya ialah kita mau untuk datang untuk mendapatkan rawatan. Itu saja. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Okey, sama-sama. Alright. Alhamdulillah.